Cikgu, saya jelas kuasa cikgu tadi. Saya serah pada Ustaz untuk respon soalan yang kedua. Apakah motivation yang mendorong momentum para salafus soleh, orang-orang terdahulu untuk terus bekerja, berdakwah, tarbiyah dan sebagainya hingga mereka sanggup mengorbankan harta diri mereka sendiri. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Jadi berkaitan soalan tentang dorongan ni, ada satu buku yang baik, saya rasa tak ada terjemahan macam tu. Allah lupa lah. Apa lah, saya kira sebut dia lupa kitab. Dia buku yang bagus lah, tentang bekalan-bekalan yang membantu untuk kita nak jihad di jalan Allah. Tapi kesimpulan pada semua adalah motivasi utama dari awal salafus soleh hinggalah sekarang tak lain tak bukan motivasi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mendorong. Dan macam mana nak dapat keimanan kepada perkara ini, tak lain tak bukan perlu duduk di dalam proses tarbiyah imaniyah, didikan keimanan. Dan Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat dengan didikan keimanan sampai ke peringkat disebutkan oleh mu'arrikhin, sampai ke peringkat sahabat-sahabat ini sampai ke peringkat seolah-olah dirasuk keimanan. Macam orang kena rasuk. Macam kita tengok orang kena rasuk tu masuk hantu tu, dia sanggup lompat ke atas tu, ni dia lompat ke sini, ujung umur. So apa sebab dia dah dirasuk oleh hantu. Dia dah fikir macam mana hantu tu fikir. Dia dah cakap macam mana hantu tu cakap. Tapi sahabat-sahabat Nabi pun macam kena rasuk hantu juga, tapi bukan kena rasuk hantu. Dia rasuk oleh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar tulis satu surat kepada semua panglima-panglima perang, kepada semua kabinet-kabinet, alla tuwallul barra jaishan min juyushil muslimin makhafat an yuhlika jildahu bi'aqdam. Jangan siapa-siapa melantik Barra bin Malik menjadi panglima perang takut mati habis semua tuan-tuan kita sebab berani sangat Barra bin Malik. Mau tak berani? Tentera ada 70,000 tentera komando. Bukan tentera cokia-cokia ni, komando 70,000. Barra bin Malik bila Khalid awalnya kata ilaihim ya fatal ansar, pergilah pimpin mereka orang pemuda ansar. Dia terus lompat seorang-seorang dia ke depan sahabat-sahabat semua. Dia kata ya ma'syaral ansar la tufakkiranna ahadukum 'anil Madinah fala madinatan lakum ba'da al-yawm. Wahai sahabat-sahabat ansar, jangan sampai dah fikir pasal Madinah. Mulai hari ini kita akan berada di sini sampai kita benar atau kita syahid. Bila dia cakap macam tu, dia masuk seorang-seorang dia tengah musuh 70,000, dia lipas pedang sampai di lorong seorang-seorang dia. Badan bukan kita-kita mana pun. Cikgu Abdul ni kau kita lagi, anak ni kau kuih lagi pada anak Ma'ruful Awmi dan kita kata kuih kedekian, kuih semua. Tapi kuih pun cukup berani tu main mana bukan sebab dia tak dadah berani. Bukan sebab kena dam, memang berani sungguh. Berani yang pada keimanan kepada Allah. Iman tu dah masuk jiwa, jadi apa pun jadi. Sampai ke peringkat dia menawarkan diri dia bila tentera nak masuk pasal musuh tak boleh. Musuh dalam ada 40,000 lagi. Tentang Musailamah Al-Kadzab, dia duduk kat luar dengan tentera Islam, nak masuk dalam tak boleh. Tentera Islam mati seorang. Dia menawarkan diri dia, kampung semua ambil tombak tu susun depan ni. Semua sahabat-sahabat susun tombak. Ambil aku letak atas ni, ikat aku kemas-kemas sahabat-sahabat berikat. Lepas tu apa? Ambil tu lempak masuk dalam. Bayangkan dalam dia 40,000 tentera komando. Duduk atas tu, ambil saudara moderator kita, duduk atas tu, lempak tu bawah, wani dia. Ni bukan ada musuh ni ada orang. Okey lagi, kalau dia sambut. Jadi ni memang nak lawan. Ada panah macam ni, nak lawan seorang-seorang masuk. Tapi boleh sanggup. Sampai Khalid awal dia kata setelah habis peperangan, aku mengambil masa sepanjang bulan nak merawat Barra bin Malik dan kita mati pada tubuh dan tak kurang daripada 80 yang kita tetapkan. Bukan kena berteman, tahu berteman. Betul. Luis malu tu. Pegang dan malu dia tutup. Bukan kena luis malu, bukan kena pisau, kena pedang. Pedang ni panjang. Setengah riwayat kata macam pedang Rasulullah nak angkat pun berpotan sangat. Kalau orang angkat berat tu, berat lagi pedang Rasulullah. Pedang ni kalau berat, besar tarik ni, pergi tukuk penyam tu, sak tu, dalam tu.
tubuh satu, kalau 80 tak hancur badan. Tapi oleh kerana keimanan dan merasuk jiwa, yang inilah motivasi yang paling kuat kata lagi. Tapi nak ada hal ni, mau mesti duduk di dalam proses tarbiyah iman yang tarbiyah imanah. Allah. Tarbiyah, itulah dia rumusan dia. Nak membangunkan keimanan tadi, nak tak nak, kita tak ada pilihan, kita kena mencari jalan tarbiyah. Jadi siapa-siapa yang belum jumpa jalan tarbiyah, pakat mendaftar di jalan tarbiyah yang ada disediakan borang jalan haluan siswa, insya-Allah. Baik, anak muda kita respon soalan guru tadi dah risau, tak tahu nak buat apa. 1000 orang dalam dewan ni, takkan nak balik tidur saja. Apa yang boleh dimainkan peranan oleh anak muda untuk membantu merawat penyakit-penyakit yang teruk melanda anak muda hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Satu soalan yang sebenarnya banyak jawapannya, tapi insya-Allah mungkin boleh ditambah oleh panel-panel yang lain. Ini setakat melalui apa yang sedikit pengalaman yang ada dan juga pernah apa yang saya lalui sendirilah. Untuk kita mainkan peranan di dalam kita berdakwah, mendidik masyarakat. Pertamanya haruslah kita sedar setiap individu itu maknanya dia ada tanggungjawab khususnya. Kita harus sandarkan setiap apa yang ada pada kita ini kepada Islam. Sebagai contoh, jadi kalau kita sebagai seorang guru, pendidik ataupun pesyarah dan sebagainya, posisi itu perlu kita manfaatkan untuk Islam. Sebagai contoh yang mudah, dan saya rasakan guru ini sangat luas peluang dakwahnya. Bila kita masuk ke kelas, walaupun apa saja subjek, di situ sebenarnya kita boleh manfaatkan 5 minit untuk berikan sedikit taujih berkaitan dengan iman kepada setiap anak murid kita. Dan perkara ini alhamdulillah mungkin tidak dalam masa 1 minggu, 2 minggu ataupun 3 minggu, tetapi setelah 1 tahun kita akan lihat hasilnya. Subhanallah, mereka akhirnya ingin telah bersedia untuk berada di dalam tarbiyah, walaupun hasil daripada 5 minit tazkirah yang ringkas. Itu baru peranan individu. Termasuk juga dengan setiap peranan yang lain. Walaupun kita ini seorang doktor masih lagi boleh bagi sumbangannya ketika mana merawat pesakit, boleh sedarkan mengenai Islam. Sebagai saya ingat satu kisah, saya lupa sanadnya ni daripada mana, saya lupa, tapi matanya seorang doktor dengan hanya kekuatan membaca bismillah, dia mampu mengislamkan seorang pesakitnya. Yang mana pesakitnya ini, apabila dia perlu kerap untuk ke hospital ambil injection kan, tapi apabila dengan doktor ini dia tidak pernah rasa sakit. Walau dengan doktor lain dia akan rasa sakit. Jadi dia rasa takjub, ni doktor ni mengamalkan ilmu tertentu kot. Tapi apabila dia perhatikan, sewaktu doktor tu nak cucuk dia tu, mulutnya kumat kamit. Jadi dia sangat nak tahulah kan. Dia kata, apa jampi apa yang doktor baca tu kan, saya memang tak pernah rasa sakit. Kata, ini bukan jampi, aku hanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya dengan asbab itu, usaha yang begitu kecil itu, akhirnya subhanallah, pesakitnya ini yang non-muslim ini tadi akhirnya memeluk Islam. Dan peranan keduanya, mungkin individu ini agak limited dan terbatas. Jadi disitulah amat kita memerlukan kepada jemaah beramai-ramai secara berorganisasi. Dan ini mungkin akan lebih mencapai crowd yang lebih ramai, yang lebih tersusun, dan prosesnya itu insya-Allah akan lebih kita lihat hasilnya dalam masa yang lebih dekat. Dan benda ini harus kita susunkan dan kita rancangkan. Saya rasa tidak perlu untuk kita buat secara terus besar seperti yang dimaklumkan oleh saudara yang menanyakan tadi, untuk kita buat seperti tin idea dan sebagainya. Tapi kita boleh fokuskan masing-masing setiap daripada kita, dan saya yakin hampir keseluruhan ini semuanya daripada tempat-tempat yang berbeza kan, daripada Perlis ada, Kedah, Penang, Kelantan, Sabah. Maknanya kita cuba fokuskan di tempat masing-masing.
Di luar keliti masing-masing, kita usahakan semaksimum mungkin keluar rumah pukul 8, balik pukul 12 malam dengan tiap hari lah. Jadi kita cuba buat macam tu, insya-Allah impaknya lebih besar. Bahkan dewan ini untuk tahun depan mungkin bukan 3,000, mungkin 10,000, wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah. Masih di Asar Al-Banna ada menggambarkan bahawanya kita ini seharusnya menjadi tiang-tiang elektrik, iaitu menyambungkan sumber elektrik tadi daripada stesen untuk disambungkan ke kawasan-kawasan yang ada masalah elektrik. Sekarang ni isunya, apakah kita hari ini menjadi tiang-tiang elektrik menyambung risalah dakwah Rasulullah SAW? Oleh kerana kekurangan tiang-tiang elektrik inilah sehingga menyebabkan banyak kawasan-kawasan melalui kegelapan daripada cahaya kebenaran.